Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah Subhanahu wa taala telah menjatuhkan suatu hukum kepada kita. Setiap yang bernyawa, tidak kira daripada bangsa jin, bangsa manusia, haiwan, yang bernyawa itu pasti akan menemui kematiannya. Jadi mati ini, ada yang mati disebabkan COVID-19, itu adalah asbab sahaja. Ada yang mati kerana jatuh tangga. Ada yang mati kerana rebah dalam tandas. Ada yang mati semasa dalam tidurnya. COVID-19 itu sebagai asbab kematian sahaja, tuan-puan. Yang pasti Allah SWT telah takdirkan kepada kita setiap yang hidup itu, yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian, tuan-puan. Kami akan menguji kamu. Allah SWT akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan, tuan-puan. Keburukan pun Allah uji kita, kebaikan pun Allah menguji kita. Antara keburukan yang sedang menimpa kita saat ini, tuan-puan, iaitu adalah COVID-19. Yang sedang menimpa kita sebagai wabak penyakit yang berjangkit yang sedang melanda negara kita saat ini. Sebagai cubaan, yakni sebagai ujian kepada kita. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini surah Al-Anbiya ayat 35 ini, Allah menjelaskan kepada kita, tuan-puan, setiap yang hidup pasti akan menemui kematiannya. Setiap yang hidup pasti akan menemui kematiannya. Dan asbab kematian itu banyak, tuan-puan. Salah satunya yang sedang melanda negara kita saat ini adalah COVID-19. Tuan-puan dirahmati oleh Allah, kita masih bersyukur kepada Allah. Kerana dalam ramai-ramai yang kena COVID-19, peratus kematian adalah masih kecil lagi. Walaupun peratus positif COVID-19 semakin meningkat yang mendatang hari semakin meningkat. Tapi peratus kematiannya hanya kecil sahaja. Kita bersyukur kepada Allah. COVID-19 ini adalah ujian yang Allah uji kepada kita sebagai suatu keburukan, tuan-puan. Baik. Ayat yang kedua daripada surah An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sadaqallahul azim. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatkan walaupun sesaat sekalipun. Bila sampai ajal kita, pasti mati kita. Tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Kerana apa, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana ajal itu adalah rahsia daripada Allah. Qada dan qada kita yang perlu kita imani. Maka ajal itu boleh datang melalui COVID-19 dan boleh datang juga melalui asbab selain daripada COVID-19. Kerana apa kita mati? Kerana ada ajalnya, saatnya tiba. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita jangan takut kepada COVID-19. Yang perlu kita buat adalah menjaga diri kita, dan sesiapa yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ujian yang sedang sakit sekarang ini, maka dia wajib berikhtiar sesuai dengan jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, slide yang seterusnya. Sekejap lagi kita akan lihat bagaimana perubatan secara tibun nabawi yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Asy-syuhada khamsatun. Al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Syuhada itu ada 5. Orang yang mati syahid itu ada 5, tuan-puan. Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, orang yang meninggal kerana wabak penyakit yang menular. Antara wabak penyakit yang menular kepada kita saat ini adalah COVID-19. Jadi sesiapa yang mati disebabkan wabak penyakit yang menular, termasuk COVID-19 ini, maka dia dikira orang yang mati syahid, tuan-puan. Tapi dengan syarat, dia masih beriman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan bertaubat sebelum matinya. Yang kedua, orang yang mati syahid itu, yang kedua, meninggal kerana sakit perut. Meninggal kerana sakit perut. Kanser usus. Itu termasuk di antara penyakit dalaman perut. Okey, tuan-puan dirahmati, ada banyak lagi lah. Yang mana dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal kerana sakitnya itu. Maka kanser juga adalah penyakit daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikira sebagai mati syahid. Yang ketiga, tuan-puan, mati tenggelam, yakni mati lemas. Itu yang dimaksudkan. Mati lemas, mati tenggelam, tu. Kapalnya tenggelam, maka mati akibat lemas. Maka dia dikira dengan mati syahid. Yang keempat, mati kejatuhan benda berat. Tertimpa ke atasnya sesuatu yang berat. Maka dia dikira sebagai mati syahid. Dia dikira. Dan yang terakhir sekali adalah
dan dia mati syahid di perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun dipanggil fi sabilillah. Maka tuan-puan, kita nak likekan poin kita adalah nombor pertama itu. Orang yang mati syahid yang pertama adalah orang yang meninggal kerana wabak penyakit yang menular. Maka kita tidak perlu terlalu sedih tuan-puan bila mana kita terkena COVID-19. Kita kena berusaha untuk berikhtiar sesuai dengan jalan syariatnya, mengikut garis panduannya yang benar. Maka tuan-puan, kalau kita sembuh, alhamdulillah. Kalau kita tidak sembuh, meninggal dunia, maka dikira sebagai mati syahid. Ini mati yang mulia tuan-puan. Jadi para doktor yang meninggal disebabkan berjangkitnya penyakit COVID-19 ini, apabila dia merawat pesakit-pesakit COVID-19, dia dikira sebagai mati syahid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang meninggal kerana berjuang di atas jalan ini, insya-Allah. Baik tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, slide yang seterusnya, silakan. Okey, seterusnya lagi. Okey. Apa yang kita perlu buat tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat untuk melawan wabak penyakit yang sedang melanda kita saat ini adalah kita perlu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan kuatkan imun. Imun adalah maksudnya imunisasi badan kita tuan-puan. Imunisasi badan kita. Oleh kerana itu kita bukan sahaja perlu menguatkan apa? Menguatkan keimanan kepada Allah, tapi perlu juga menguatkan imunisasi badan kita daripada segala wabak penyakit. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok, yang pertama apa yang kita perlu buat adalah jauhi tempat wabak. Ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya baca hadisnya. Idza sami'tumut ta'un bil ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi wa antum fiha fala takhruju minha. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini maksudnya, apabila kalian mendengar wabak ta'un, apabila kalian mendengar wabak ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Apabila kita mendengar wabak ta'un ataupun penyakit yang berjangkit, ta'un ini penyakit yang berjangkit yang menular, maka kita tahu tempat itu ada wabak penyakit yang sedang melanda, menular, maka jangan kita memasukinya. Maka jangan kita memasukinya. Ini adalah perintah daripada Rasulullah, dan apabila kita ikuti, maka kita akan selamat. Kita akan dapat pahala ibadah, pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada perkara penting sekalipun, maka jangan masuk. Maka ambil inisiatif medium yang lain untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tersebut. Jangan masuk ke tempat tersebut. Akibat kita melanggar arahan Nabi SAW ini, maka akibatnya melanda. Tuan-puan dirahmati oleh Allah. Apa yang jadi dengan negara kita ini tuan-puan? Bila PRN, pilihan raya PRK, pilihan raya negeri PRN Sabah diadakan. Sabah Sarawak diadakan dahulu. Bagaimana kita daripada Semenanjung masuk ke tempat tersebut dan kita kembali ke tempat kita, apa yang terjadi? Menular wabak penyakit ini beribu-ribu kali ganda daripada PKP yang asalnya. Ini perlu kita insafi, perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah melanggar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melanggar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana akan ada keburukan-keburukan yang akan melanda kehidupan kita semua. Kemudian Rasulullah sabdakan lagi, adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, kita berada di dalam negeri yang dilanda menular wabak penyakit, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Jangan keluar pergi ke tempat lain sedangkan tempat kita sedang menular penyakit ini. Ini adalah arahan daripada Nabi SAW. Ini adalah pencegahan wabak. Kerana itu, negara kita mengambil langkah selamat, iaitu mengadakan semula PKP. Ini bagi mencegah wabak penyakit menular dengan begitu dahsyat lagi. Ini adalah suatu pilihan yang terbaik setakat ini.